Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Sikitol tidak boleh diterima. Ketua Pemuda Amanah Nasional Muhammad Hasbi Muda berkata, Sikitol dalam riwayat yang terkenal di negeri Melaka bukan hanya dia dihukum bunuh tetapi tapak rumahnya juga dibuang ke laut. Ini kerana Sikitol merupakan seorang pengkhianat. Merujuk pada pilihan raya negeri Melaka bagi orang muda, Hasbi berkata walaupun Perikatan Nasional menampilkan ramai calon-calon muda namun dibimbangi mereka akan membawa budaya politik yang teruk yang diperkenalkan oleh Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin iaitu budaya politik khianat. Saya sebutkan tadi kan, walaupun calon Perikatan Nasional ini ramai orang muda, tetapi kebimbangan saya ialah mereka ini akan membawa budaya politik yang lama ataupun budaya politik yang teruk yang diperkenalkan oleh Presiden parti mereka, iaitu politik khianat. Ya, itulah. Saya pelik, kenapa Perikatan Nasional boleh menjual wajah Presiden mereka, Abah ini, sedangkan Abah ini ialah orang yang menang pilihan raya dalam coalition PH, dan mengkhianati kawan-kawan mereka. Saya yakin orang muda tidak boleh menerima pengkhianat. Orang Melaka ada kisah Sikitol dan Raja Mendelia. Dan saya difahamkan Sikitol ini bukan setakat dia dibunuh, tetapi tapak rumahnya itu dihumban ke dalam laut. Maknanya orang Melaka ini dia ada satu sifat, satu maruah bahawa dia tidak boleh menerima pengkhianat. Beliau merasa pelik bagaimana Perikatan Nasional boleh menjual wajah Abah sedangkan beliau menang pilihan raya dan mengkhianati rakannya sendiri. Kata Hasbi, Mahyadin menandatangani perjanjian Pakatan Harapan siapa Perdana Menteri selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad tetapi dia mengkhianati kerana melanggar janji. Beliau berkata orang yang mengkhianati janji tidak layak diangkat sebagai pemimpin. Bagaimana mukanya boleh menggantikan wajah calon-calon tetapi terkenal sebagai seorang yang mengkhianati rakan-rakannya? Soal Hasbi. Ketua Pemuda Amanah Nasional itu mengimbas kembali bagaimana Mahyadin merempat setelah dibuang dari UMNO. Namun bekas timbalan Presiden UMNO itu diambil oleh Pakatan Harapan dan diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri. Tetapi dengan kuasa yang ada padanya, dia mengkhianati Pakatan Harapan. Dia jadi Perdana Menteri dan sekarang hendak mengajar kita tentang integriti, kata Hasbi sinis. Wajah Mahyadin dilihat dipaparkan di merata-rata tempat seperti di atas kenderaan mereka atau di poster-poster seolah-olah beliau yang turut serta sebagai calon pilihan raya negeri Melaka. Kata Hasbi, reaksi Mahyadin terhadap cabaran Tan Sri Syahrir mencerminkan akhlak sebenar beliau yang tidak baik. Malah beliau tiba-tiba berang lalu menggelar Syahrir bodoh kerana mencabarnya. Menurut Presiden Bersatu itu, Syahrir tidak bertanggungjawab dan hilang arah. Katanya beliau tidak akan melakukan kepada Johor sebagaimana UMNO lakukan kepada Melaka kerana memikirkan kepentingan rakyat. Tapi tak ada pilihan raya, tak apalah orang lain naik. Jadi rakyat tak terkesan kalau tidak ada pilihan raya umum. Tengok apa yang UMNO buat di Melaka. Jahat, kerajaan sudah ada, dia sendiri tombangkan kerajaan dia. Jadi kalau saya buat di Johor, macam Syahrir bodoh tu, minta maaf saya katakan, dia suruh Bersatu tarik supaya kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Asni Menteri Besar daripada UMNO tu akan jatuh. Kelakar. Mengkhianati rakan sendiri kerana mahu menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih jawatan Perdana Menteri itu demi kepentingan rakyat ke? Selepas mengambil alih Putrajaya, apa yang berlaku? Beliau memperkenalkan budaya scheme of things dengan membentuk kabinet saiz XXXL kerana mahu memberi ghanimah kepada ahli parlimen yang bersekongkol dengannya. Ini termasuk katak-katak politik dari UMNO yang mendapat jawatan menteri dan timbalan menteri. Beliau melantik 3 orang pemimpin parti sebagai duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri yang langsung tidak berfungsi selain menghabiskan wang rakyat.
Ketika rakyat sedang sengsara, hilang pekerjaan, kelaparan sehingga ada yang bunuh diri, beliau menghabiskan 38.5 juta ringgit mengubah suai Seri Perdana walaupun tidak tinggal di sana. Menteri dan timbalan menterinya pula menghabiskan lebih 4 juta ringgit untuk mengubah suai pejabat masing-masing walaupun tindakan tersebut tiada kena-mengena dengan prestasi kerja mereka yang gagal. Kereta rasmi jawatan bagi Menteri-Menteri Persekutuan pula ditukar daripada model Proton Perdana 2.4L kepada Toyota Velfire 2.5L bermula April 2021. Kerajaan membayar kos pajakan bulanan Toyota Velfire 2.5L sebanyak RM5,769.35 sehingga September 2021, kerajaan telah membayar kos pajakan sebanyak 1.42 juta ringgit kepada syarikat konsesi, kata Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz di Parlimen baru-baru ini. Seperti yang disebut dalam laporan Ketua Audit Negara LKAN 2020, hutang persekutuan pada 2020 adalah berjumlah 879.560 bilion ringgit, iaitu 62.1% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK. Keadaan ini lebih buruk daripada Kerajaan Pakatan Harapan yang mewarisi hutang kerajaan Barisan Nasional. Pada 2020, pinjaman baharu adalah berjumlah 194.555 bilion ringgit berbanding 138.559 bilion ringgit pada 2019, tegas LKAN. Pengkhianat, kakistokrat dan kleptokrat kini saling bekerjasama.